lembu, minimum, maka daripada situ harga daging di Negeri Sembilan boleh di-reduce. Now, kenapa Negeri Sembilan? Rafizi cakap sebab Negeri Sembilan bagi tanah, negeri lain tak bagi tanah. Jadi Sarawak tolonglah bagi tanah. Bagilah tanah kan. Apa masalahnya Sarawak? Sarawak negeri kaya besar apa? Bukan kaya, besar tanah dia. Kalau setakat bagi, even tuan-tuan, saya pernah tengok satu company dapat 11,000 ekar tanah. Noktahkan kemiskinan tadi, miskin tegar. Adakah orang pernah terfikir macam mana nak menoktahkan miskin tegar? Kerajaan ini fikir. Kerajaan Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli Anwar Ibrahim dan juga menteri-menteri kabinet memikirkan bagaimana cara kita menoktahkan miskin tegar. Sebelum kita bercerita menoktahkan miskin tegar, apa Rafizi buat? Dia buat satu formula macam mana nak buat gaji progresif. Sebab tak guna kita bercerita nak menoktahkan miskin tegar dengan cara bagi bantuan. Bantuan tak akan selesaikan masalah miskin tegar, tuan-tuan. Kita boleh aid ni, bantuan ni, dia sekali-sekala boleh. Tapi kita tak boleh bagi tiap-tiap bulan. Ini yang kerajaan sebelum ini buat. Dia kata, tengok kami dah bagi bantuan, therefore, settle lah masalah. Settle masalah. Tak, masalah tak settle. Masalah tak settle. So, macam mana cara nak selesaikan masalah ini? Antaranya, Rafizi kaji tentang gaji progresif. Bagaimana meningkatkan gaji progresif? Ada majikan, ada persatuan majikan-majikan seluruh Malaysia tak setuju. Bukanlah tak setuju, dia macam mempertikaikan. So kalau bagi gaji progresif, habis kami macam mana? So kerajaan juga akan memikirkan bagaimana, macam saya sebut 2 malam lepas, kalau gaji ini progresif meningkat, majikan kena ada peningkatan di dalam pendapatan. Salah satu cara peningkatan di dalam pendapatan adalah tidak ada rent seeking. Rent seeking ni, tuan-tuan, ni bukan sub tau. Beza sub, dia ni contohnya civil engineer. So dalam bahagian electrical dia tak pandai, M&E kan, mechanical and electrical dia tak pandai. So dia sub kepada M&E, tapi dia masih lagi main. Arkitek dia tak pandai, so dia sub kepada company arkitek. Tapi dia masih lagi laksana sebagai main con. Tak ada isu. Itu sub con, contohnya freelance sebagainya, dia masih ada. Yang dimaksudkan rent seeking ni, tuan-tuan, dia dapat projek. Baru-baru ni saya ada seorang juga. Ada satu projek ni 125 juta. Dia nak jual projek itu, dia nak ambil commission 3% ke 5%. Saya kata, sorry, not interested. Tak berminat. Itu contoh kan. Dia dah dapat projek tu 125 juta. Tapi apa dia nak buat? Dia nak subkan pada orang, lepas tu dia ambil percentage. Orang tu, yelah katalah 125 juta, katalah dia ambil 10%. Katalah 10% 1.2 juta. Maksudnya, daripada situ, belum start lagi bisnes, kos untuk subkon orang yang ambil projek tu tadi tu adalah 1.25 juta. Ke 12 juta? 12 juta, sorry. 6 juta. Kalau 5% 6 juta. Kos dia, belum start projek lagi, kos dia dah 6 juta, tuan-tuan. 10% kan? 125 kalau 10%, yelah. 10% Betul lah, 10%. Dah 12 juta. Kalau 5%, 6 million. So, cost dia tak start lagi bisnes, dah ada 6 juta kat situ. Ini belum cerita rasuah, tuan-tuan. Saya pernah cerita kawan saya dulu kan. Dia dapat satu projek tu. Projek dia tu lebih kurang dalam, kalau tak silap saya, dia sebut hari tu 100 million ke 50 million? 100 million sini. Saya tak ingat lah. 50 million macam tu lah. 50 juta dia punya projek. Ke 100 million. Orang tu, ahli politik itu minta kat dia 10%, tuan-tuan, upfront before dia nak sign. Dan inilah ketirisan yang menyebabkan kenapa kos meningkat, and therefore kenapa kita tak boleh bagi gaji tinggi kepada pekerja kita. Maincon dah bagi rasuah dah. Kita subcon ni, saya pun subcon juga, tuan-tuan. Saya subcon ni dapat pula projek, tapi projek tu dia paksa bayar rendah. Kenapa terpaksa bayar rendah? Sebab dia pun kena ada kos yang dia nak kena cover. Ada kos dia nak kena cover. Jadi kami pun kena bagi pekerja kami harga yang rendah. So bayangkan kalau dia boleh naikkan kami punya pendapatan daripada segi jumlah payment tu lebih tinggi. Kerana apa? Kerana dia tak perlu bayar rasuah. Dia tak perlu dapat projek tu second hand atau third tier, fourth tier, tingkat ketiga, tingkat keempat. Dia dapat terus direct. Di situ dia boleh bagi direct kepada kami sebagai subcon ni. Daripada segi subcon ni, dia boleh bagi lebih kepada pekerja. So dia ada dual mekanisme. Satu mekanisme gaji, satu mekanisme majikan.
So dua-dua ni kena parallel. Kerajaan kena intervene untuk memastikan bahawa benar-benar perkara ini berlaku, baru kita boleh bercerita tentang gaji. Baru kita boleh bercerita tentang kos hidup. Tuan-tuan, saya nak cerita, isu kos hidup ni, kita kena faham, inflasi akan berlaku. Selagi mana kita dah menuju ke arah negara maju ni, inflasi akan berlaku. Yang kita tak nak adalah hyperinflation, di mana inflasi itu berlaku dalam kadar yang terlalu tinggi, tidak berkadaran dengan gaji kita. Itu yang berlaku sekarang ini. Inflasi itu terlalu laju berbanding dengan kadaran gaji. Pendapatan kita tak naik tinggi, tapi harga barang naik terlalu tinggi. Itu yang kita tak nak. Memang harga barang memang akan naik. Tonton compare harga barang sekarang dengan 20 tahun akan datang. 20 tahun yang lalu. Kan berbeza. Kan 20 tahun lalu lagi murah daripada berbanding dengan sekarang. Itu normal. Tetapi gaji kita, takkan kalau nak naik sekarang, takkan gaji kita sama dengan 20 tahun lalu. Itu point dia nak disampaikan kat sini. Jadi akhirnya kadaran itu perlu. Jadi bila kita nak berbicara menoktahkan miskin tegar, kita bukan sekadar bercakap tentang bantuan dan subsidi. Kita kena fikir mekanisme majikan. Bagaimana majikan nak meningkatkan pendapatan? Bagaimana kita nak menggalakkan perniagaan di dalam apa orang kata, di dalam negara kita? Bagaimana kita nak menggalakkan perniagaan di dalam negara kita? Bagaimana perniagaan itu kita nak kena majukan dalam jumlah penduduk kita tak ramai, tetapi kita berada di sekeliling ASEAN ni tuan-tuan, Southeast Asia saja, I think ASEAN saja, kita ada lebih kurang 600 juta penduduk. So macam mana kita nak keluarkan pendapatan kita ataupun produk kita keluar dengan 600 juta? Belum cerita China yang 1 bilion, India 1 bilion lebih penduduk. Kita cerita tentang Southeast Asia pun dah cukup masa pasaran kita. Semalam juga Rafizi menyebut tentang bagaimana nak menurunkan harga contohnya lembu. Salah satu cara, kita kena ada penternakan secara secara komprehensif di dalam negara kita. Dan dimulakan dekat Negeri Sembilan, di mana ladang itu tidak kurang 1,000 ekor lembu. Tetapi ladang 1,000 ekor lembu tu bukan untuk seluruh Malaysia. Ladang 1,000 ekor lembu tu hanya untuk Negeri Sembilan. So bayangkan kalau Negeri Sembilan ada 1,000 ekor ladang lembu minimum, maka daripada situ harga daging di Negeri Sembilan boleh di-reduce. Now, kenapa Negeri Sembilan? Rafizi cakap sebab Negeri Sembilan bagi tanah. Negeri lain tak bagi tanah. Jadi Sarawak tolonglah bagi tanah. Bagilah tanah kan. Apa masalahnya Sarawak? Sarawak negeri kaya besar apa? Bukan kaya, besar tanah dia. Kalau setakat bagi, even tuan-tuan, saya pernah tengok satu company dapat 11,000 ekar tanah untuk sawit. Tak ada masalah. 11,000 ekar is nothing. Sarawak is 124,000 square kilometer. Dia punya keluasan dia 124,000 kilometer square. Seluruh Sarawak itu, Google lah, lebih kurang macam tu jumlah. Luas, sangat luas. So benda itu boleh dilakukan. Baik. Dan kita tengok tadi miskin dan miskin tegar itu datang daripada mana? Sabah, Sarawak, Kelantan. 3 negeri ni. Sabah, Sarawak ni ada minyak lah. Lepas ni ada potensi untuk dia nak keluarkan daripada kadar kemiskinan. Kelantan bagaimana? Tapi tahu tak tuan-tuan, sejak daripada Kerajaan Pakatan Harapan sampailah tahun lepas, Kelantan sudah menerima 0.85 bilion ringgit royalty. Apa yang dilakukan dengan duit tersebut? Kita tak tahu. Kita pun jadi pasal persoalan. Okey. Seterusnya, okay, kita bawa point seterusnya. Thank you, Syed. Bekas pegawai 1MDB Jasmine Low ditahan. Akhirnya bersetuju untuk membantu kerajaan mendapatkan semula aset. Okey, ada satu cerita tentang 1MDB ni lah. Peguam, sekutu Jolo ingin bantu dapatkan semula aset 1MDB. Okay. Alright. Bekas pegawai 1MDB Jasmine Low yang ditahan minggu lalu ingin membantu usaha pihak berkuasa dalam mendapatkan semula aset berkaitan skandal itu menurut peguamnya. Amir Hamzan Ashad dan Edmund Bond yang mewakili Low yang kini dalam tahanan berkata, keutamaan anak guam mereka adalah memberi kerjasama dengan penguasa undang-undang. Dia juga ingin bersatu semula dengan keluarganya secepat mungkin. Anak guam kami sentiasa menganggap Malaysia sebagai kampung halamannya.
Apabila sesuai, dia akan mendedahkan fakta dan keadaan semasa tahun-tahun dia meninggalkan Malaysia, katanya. Dalam sidang media semalam, Menteri Dalam Negeri Saifuddin memaklumkan Loh yang merupakan bekas pengarah eksekutif strategi kumpulan UNDP ditahan pada Jumaat lalu. Minta diberi ruang. Peguamnya berkata Loh memberi kepercayaan penuh kepada sistem perundangan dan hakiman Malaysia dan berdepan semua perkara sewajarnya. Mereka juga berkata Loh diminta ruang untuk melakukan apa yang perlu. Semalam, Saifuddin berkata Peguam Loh telah memberitahu pihak berkuasa dia bersedia untuk bekerjasama dengan polis dan kerajaan dalam kesiasatan kes 1MDB. Dia berkata Loh ditahan di Kuala Lumpur dan dibawa di IPD Dan Wangi dengan perintah reman diperolehi sehari kemudian. Dia disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan dan bagaimanapun enggan mengulas lanjut berkenaan penahanan Loh. Dia juga berkata tiada pengetahuan berkenaan pengembangan siasatan termasuk sama ada Loh telah mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan Jolo atau tidak. Lu didakwa termasuk dalam lingkaran dekat Jolo dan ditaruh menerima dana NDB dan diselewengkan. Menurut Jabatan Kehakiman Syarikat, Lu menerima 5 juta USD ketika fasa Abrar BV skandal dan 10 juta USD ketika fasa Tenora skandal tersebut. Lu merupakan graduan undang-undang dan salah seorang suspek yang dikendaki pihak berkuasa. Pihak berkuasa namun gagal mengesannya sehingga pada Jumaat lalu. Tidak jelas jika Lu pulang dari negara ketika polis menangkapnya. Dia menjadi sekutu Jolo yang ditahan pihak berkuasa. Pada Mei lalu, SPRI menahan Ki Kontiam, seorang lagi yang didakwa sekutu Jolo setelah dia dihantar pulang oleh pihak berkuasa Macau kerana berada di sana melebihi tempoh yang ditetapkan visanya. Dia tiba di KLIA namun dia diarahkan ke pejabat SPRI pada 10 pagi yang sama. Menurut Al Jazeera, dia bertemu Jolo dan individu lain termasuk Eric Tan Kim Long, Casey Tan King Hee, Gi Cho Heng dan juga Nick Faizal Arif Kamel di Macau. Dia juga dilaporkan berkata Jolo mengarahkannya untuk tidak pulang ke Malaysia sebagai saksi. Dia meninggal dunia pada 29 Mei ketika menerima rawatan di hospital. Bagaimana keluarganya kemudian mengeluarkan kenyataan Ki meninggal dunia akibat strok kuat secara tiba-tiba dan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi. So, kes 1MDB ni akan sentiasa berlangsung, akan berterusan dan akan menjadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Pengajarannya apa? Pengajarannya adalah betapa rasuah, salah guna kuasa ini akan menjadi kos yang besar yang akan ditanggung oleh rakyat sampai masa-masa yang akan datang. Hutang 1MDB masih lagi dibayar oleh kerajaan dengan dana, dengan interest saja lebih kurang 2 bilion setahun. Interest saja. 2 bilion setahun tu tuan, settle lah masalah air dekat Kelantan tu. 1 bilion je perlu untuk settle masalah air kat Kelantan. Kita nak kena selesaikan masalah hutang 1MDB yang mana kita tak dapat apa-apa pulangan daripada dia. Jadi benda ni lah yang saya sebut tadi tu, reformasi yang kita nak lakukan. So bila orang tanya pasal apa reformasi, tuan-tuan, nampak sangat dia tak tengok live saya. Lain kali kalau dia tanya apa reformasi, so dia tengok live saya ataupun share live saya kat dia. Tak payah sembang kalau tak pernah tengok live kita, tak pernah tengok apa, membaca apa yang sepatutnya, tiba-tiba nak tanya apa itu reformasi. Baik, tuan-tuan, satu akta baru berkenaan dengan 3R telah pun dikeluarkan. Saya pun tak dapat detail lagi, nanti saya tanya dengan Fahmi kalau ada detail. Fahmi sokong cadangan akta baru tangani pihak mainkan isu 3R. Menteri Komunikasi berkata dia menyokong cadangan untuk melaksanakan undang-undang baru yang mengenakan hukuman kepada mereka yang memainkan sentimen 3R. Royalty, Religion and Race. Saya mengalu-alukan cadangan itu. Saya percaya ada ruang untuk kita melihat undang-undang semasa dan melihat apa yang kita lakukan untuk tambah baik. Katanya selepas menghadiri persidangan Global Komunikasi Budaya Media Contemporary di Bangi hari ini. Semalam, Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman mendedahkan akta baru itu serupa dengan Akta Penyelenggaraan Keharmonian Kaum Singapura tetapi dalam konteks tempatan. Pada masa itu, Azalina berkata sebarang kesalahan membabaikan 3R diletakkan di bawah akta hasutan yang mana perbuatan itu lebih menjurus kepada unsur jenayah menyebabkan pendakwaan mengambil masa yang lama kerana prosedur undang-undang. Dia berkata akta yang didedahkan itu mungkin dipanggil Akta Negara dan Bangsa telah dibantangkan kepada Kabinet semalam dan mendapat maklum balas positif. Sementara itu, Fahmi melahirkan rasa kecewa terhadap ahli politik tertentu yang meneruskan eksploitasi sentimen 3R walaupun amaran telah dikeluarkan oleh Raja-Raja Melayu, Perdana Menteri dan juga polis. Dia mencadangkan penubuhan unit khusus dalam Suruhanjaya Komunikasi dan polis untuk memantau mereka memainkan isu 3R. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Polis Negara mendedahkan bahawa polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung isu 3R dalam ucapan yang beliau viral baru-baru ini berkenaan dengan isu yang Sanusi sebut. Saya belah nak main lagi video itu, tetapi isunya basically menyentuh tentang Sultan Selangor, isu tentang Sultan Selangor.
Yang dia kata memilih amir pendek dan sebagainya kan, dia buat ucapan dekat live dia. Saya nak cerita lah tuan-tuan kan, dalam surah An-Nas ini, betulkan saya kalau tersilap, kalau auzubillahi binas min syarril nas kan, dalam surah tu minal jinnati wan nas, dari satu ayat tau, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Yang meniup was-was di kalangan kita ni tuan-tuan, bukan setakat jin tau. Syaitan ni bukan di kalangan jin saja. Syaitan ni juga ada di kalangan manusia. Kan? Dia akan meniup was-was di dalam hati kita. Apa ciri-ciri syaitan yang nak meniupkan was-was? Baru-baru ini Sanusi dia berceramah. Dan saya tak nak share video tu, tapi saya akan paraphrase je apa yang dia cakap. Dia kata, tuan-tuan, ini saya nak buat cerita Sanusi ya. Tuan-tuan, dia kata, komplot nak menunjukkan Anwar itu bukan kaki liwat, dia kata. Dia buat komplot. Komplotnya macam mana? Konon-kononnya daripada belakang Elizabeth Tan terlanggar Anwar Ibrahim. Lepas tu konon-konon Anwar minta nombor telefon budak perempuan, nak tunjuk yang dia bukannya kaki liwat. Ini Sanusi kata. Tuan-tuan, kenapa dia kata demikian? Lepas tu kita melenting. Inilah dia, menteri besar tak guna. Dia bukan kisah. Dia tak kisah benda semua tu. Yang penting dia buat damage dulu. Ini saya panggil Silkhanas. Tadi saya ada main lagu band nama Silkhanas. Silkhanas ni tuan-tuan, kalau ikut band itu, Silkhanas ni maksudnya the beast, ataupun makhluk gemuk. The beast ni apa dalam bahasa Melayu? Kita panggil dia sebagai siluman lah. Siluman ni makhluk jadian. Dia, the beast ni macam, dia bukan syaitan. Syaitan tu satu hal, dia macam syaitan jugalah. Tapi Silkhanas ni satu makhluk yang kerja dia adalah nak buat macam tu je. Dia buat onar. Itu kerja dia. Dan dia kata sebab tu saya anggap dia ni macam Silkhanas lah kan, the beast tu kan. Apa beast bahasa Melayu? Apa beast bahasa Melayu? Kalau ni satu makhluk jahat lah, kita kata satu makhluk yang jahat, yang kawan kepada syaitan. Dia ni lebih kurang macam tu lah kan. Apa nama dia? Apa nama yang itulah geng-geng itu. So dia kata dia buat satu ni lah, dia buat satu apa orang kata, satu video. Dia buat satu ucapan mengatakan, tengok, itu sebenarnya komplot tu, nak menunjukkan Anwar itu bukan pelewat. So konon-kononnya dia terlanggar seorang perempuan, dia minta nombor telefon perempuan, dia kata macam tu. Tuan-tuan, saya nak cerita, tak kisah pun dia nak buat komplot, tak buat komplot, tapi point dia nak sampaikan di situ, bagaimana dia nak kaitkan juga liwat. Liwat tu dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan arwah Tuan Guru Nik Aziz sendiri berkata, Tuan Guru Nik Aziz ni di dalam parti PAS, dalam parti dia sendiri berkata, siapa yang percaya liwat ni bodoh. Siapa yang percaya cerita Anwar itu liwat adalah orang yang bodoh, tuan-tuan. Kan, orang yang bodoh. Jadi Sanusi ni bodoh lah. Saya cakap Sanusi Aku tak cakap. Yang cakap Nik Aziz mungkin dia tak guna perkataan bodoh lah, tetapi sewaktu dengannya lah. But point dia, kenapa Sanusi tetap nak gunakan perkataan itu, tuan-tuan? Kenapa? Dia nak timbulkan kekacauan. Itu tugas dia. Kerja Sanusi ni memang tugas dia nak timbulkan kekacauan. Sanusi ni tak pandai mentadbir pun. Sanusi ni kena scam je. Tuan-tuan, isu KXP Kulim Airport tu, dia kena scam. Isu apa orang kata, dia buat dekat tambakan di Langkawi, dia kena scam. Dia bukan reti pun baca account. Dia tak reti, tuan-tuan. Orang jelas kat dia bilion. Oh, dia pun nganga. Bilion. Dia tak reti. Tapi pandai dia adalah, orang macam ni, level dia adalah, dia level pandai bercakap macam orang bodoh. Sebab dia sendiri memang bodoh. Dia kalau kita cakap tentang, kita tengok hari tu bila Rafizi bercakap di atas pentas tentang apa orang kata, kenapa kalau kita tengok bila kita kata public PFI, public financial initiative ini, kenapa benda itu akan membebankan kerajaan in the long run? Yang penting kita kena tengok dollar and cents. Kita kena ada financial viability. Dia kata kita kena ada financial viability. Kita tengok muka Sanusi atas pentas tu, dia macam dia sengih tu. Dia tak faham. Dia tak faham Rafizi tu cakap apa. Dia tak faham pun tentang apa yang Rafizi dok cerita tu, tuan-tuan. Itu yang dia sengih. Iya, dia tak faham. Tak percaya kau tanya dia. Okey, kalau dia faham, dalam ceramah-ceramah dia tu, dia dok bahaskan kenapa Rafizi salah. Perasan tak, ceramah dia tak satu pun membahaskan kenapa Rafizi salah. Daripada poin mana dia salah. Apa argument Rafizi yang tak betul yang dia kena betulkan. Tak ada. Sebab dia tak faham. Itu sebab dia.
Dan ketidakfahaman dia itu menyebabkan yang ni lah kita nak faham level pemikiran orang PAS. Pemikiran pemimpin macam ni yang dia orang suka. Tuan-tuan, dia tak suka tengok ceramah-ceramah yang berfakta macam ni, yang membincangkan tentang GDP, tentang GNI, tentang apa undang-undang, mengkaji itu dan ini. Dia tak faham. Majoriti yang tengok saya dan mendengar saya ni adalah mereka yang bijak pandai. Saya dah kaji dah. Majoriti kita ni yang tengok live saya, yang betul-betul yang selain daripada seluang dengan walaon ni lah. Selaon kan, seluang dan walaon ni, majoriti kita yang lihat saya ni adalah mereka yang bijak pandai. At least daripada background yang memang faham apa yang saya nak ceritakan. Majoriti. Kalaupun sekolah tak tinggi, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada pengalaman dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan mereka suka melihat live saya kerana dia kata berfakta. Tetapi majoriti lagi ramai orang, dia suka jenis yang macam Sanusi. Sanusi ni tuan-tuan, dia tak perlu cerita fakta panjang sangat. Dia sembang dan temerang, kemudian dia akan cerita benda yang bodoh. Dia cerita benda bodoh. Dia cerita tentang Sultan Selangor, lantik Amir, dia kata. Kan? Dia kata, kita tengok Sultan Kedah satu galo. Amir ni macam mana dia boleh lantik Amir? Dia pertikaikan Sultan Selangor lantik Amir. Dia pertikaikan Sultan Selangor lantik Amir. Itu yang dia kena siasat sekarang ni. Kan? So, kita tengok level Menteri Besar Kedah ni bagaimana. So, bila level Menteri Besar Kedah sebegitu, tak mustahil juga dia ni pernah kena scam. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Dia pernah kena scam. Cuba pergi tanya dia tentang isu Papua New Guinea. Balak di Papua New Guinea sewaktu dia jadi menteri, jadi setiausaha politik Ustaz Azizan dahulu. Pergi tanya dia isu tu. Terlepas juga baru-baru ini tular satu surat. Dia meluluskan tentang kemasukan China, orang China ke something like that. Tular satu surat tentang perkara itu. Nak bawa apa? Bawa REE yang dia kata berapa? 73 trilion ringgit atau trilion USD, saya tengok lah. Kan? 60 lebih trilion ringgit dia kata. Padahal yang ada di Kedah sekarang ini, dia kata. So, dia ni mudah kena scam. Dia orang yang mudah kena scam. So, level dia, bila level dia level rendah dan bodoh macam tu. So, bila dia kena scam, kita faham lah dia kena scam, tuan-tuan. Tetapi kita yang bijak pandai, jangan melenting. Wabi Fadlina jangan melenting. Fahmi Fazil jangan melenting. Ni orang bijak-bijak pandai, tuan-tuan. Rafizi pun tak melenting. Saya nampak Rafizi tak melenting lah. Yang lain tu buat je kerja. Biar kami kat bawah ni macam saya ni, tak apalah, kami ni bantai dia tak apa. Sebab tu saya senangnya saya panggil dia Sil Khanas je. Kan? Dan level pemikiran orang-orang PAS ni, tuan-tuan, ni macam ni lah. Saya bagi contoh ni kan. Ni contoh. Kita naikkan banner Anwar Ibrahim kan, Malaysia Madani. Ini dekat Air Hitam, dekat mana ni? Dekat Kedah. Bukan sekat kat Kedah, kat Terengganu pun kena koyak. Tadi ada kawan saya dekat Terengganu duk cerita. Dia kata apa? Perbuatan menconteng wajah PM, perbuatan politik melampau. Perbuatan menconteng wajah Perdana Menteri pada papan iklan di sekitar Kedah disifatkan perbuatan menjurus kepada permainan politik ekstrim yang tidak sepatutnya berlaku. Now, saya tak nak baca panjang tu lah. Kenapa dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Dia berlaku disebabkan ada pemimpin yang membenarkan perkara itu berlaku. Bila pemimpin di level Sanusi, pemimpin di level pemikiran Sanusi, anak buah dia, tuan-tuan, agak-agak fikir macam mana? Dia macam ni, pepatah Melayu, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Kalau guru tu dah kencing berdiri, maksudnya kalau guru tu pun dah standing, dia punya ping, dia kencing berdiri, maksudnya orang Melayu ni ada dia kencing duduk. Kalau dalam toilet zaman dulu lah kan, kencing berdiri. Anak murid kalau tengok tok guru, dia lebih lagi. Dia punya lajak tu lebih lagi, akan lebih daripada tok guru dia. Kalau kau berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Pantun Melayu, tuan-tuan. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Inilah dia. Orang yang tak ada pengalaman, orang yang bodoh, orang yang tak tahu, tak ada ilmu, nak jadi tok guru, nak jadi pemimpin kepada walaun dan seluang di Kedah. Itulah kesan akibat dia. Dan kebodohan dia tu, IQ dia tu well known. Itu saya kata, yang pemimpin lain jangan melenting. Biar kami je yang panggil dia bodoh. Tak apa. Dan dia suka ni, tuan-tuan. Kan? Minal jinnati wan nas. Di kalangan jin dan juga manusia. Jin ni, setan ni, tuan-tuan, dia suka. Dia suka orang seru nama dia. Dan setan ni ada di kalangan jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin dan juga kalangan manusia. Inilah dia Sanusi. Setan manusia. Tak. Kau tahu, kau ajar kau dengan Sanusi. Alah.
Jangan kata aku kurang ajar, pandang diri muka dia dahulu. Saya dengan Sanusi beza 2-3 tahun je tuan-tuan. Beza kami umur ni tak jauh. Dia tua sikit jadi saya. So kalau saya nak panggil dia setan, saya nak panggil dia bodoh, sekali saya lah. Dia panggil orang lain selamba dia, apa pula aku tak boleh panggil dia. Dia macam ni. Kenapa saya tak panggil orang Menteri Besar Terengganu ke, Menteri Besar Kelantan ke, saya tak panggil macam tu sebab mereka beradab. So saya boleh panggil dia Sanusi bodoh, saya boleh panggil dia Sanusi setan. Simple je. Dan you tak beradab, jangan expect orang akan beradab dengan you. Dalam Bible dia sebutkan, do unto others as you want others to do unto you. Buat pada orang lain sebagaimana kau nak orang lain buat pada kau. Kan? Kalau kau nak orang lain buat baik pada kau, kau buatlah baik pada orang lain. Do unto others as you want others to do unto you. Dia buat kepada orang lain sebagaimana kau nak orang lain buat pada kau. Yang ni dalam Bible punya tulisan. Dalam quotation dalam Bible. Oh, kau dah quote Bible sekarang ni. Kalau benda tu betul, apa salahnya kita quote? Apa isu? Tuan-tuan, saya nak cerita. Ini level pemikiran orang-orang PAS. Belum kita cerita dekat Terengganu lagi, tuan-tuan. Terengganu ni kan isu-isu songlap tanah tu kan. Itu kan. Bagi kepada dia punya anak buah kan. Bagi kepada isteri dia. Cerita sama rupanya Terengganu. Ada satu lagi skandal tanah, tuan-tuan. Tanah yang bernilai 1 juta seekar dijual sebanyak 10,000 seekar. Instead of 1 million per acre, dia jual 10,000 per acre di Terengganu. Di Terengganu. Baik. Kita dah cerita bab tu dulu. Saya nak pergi kepada muda ni, tuan-tuan. Ini malam ni kita kesana kemari. Malam ni. Muda. Hari ini muda mengumumkan 4 calon yang akan bertanding di Selangor. Baik. Muda umum 4 calon di Selangor. Muda hari ini menamakan 4 calon pertamanya yang bertanding pada 6 pilihan negeri akan datang. Kumpulan pertama diketuai oleh Setiausaha Agong Amir Hari Abdul Hadi yang akan bertanding di Seri Serdang, antara lain menentang amanah. Selain Amir, Saidiah Izzati di Dun Batu 3 lawan PKR. Tanu Nasyar Ramaniswaran Dun Sentosa, Melani Ting Dun Antarabangsa PKR juga. Selain Dun Seri Serdang di Manggil Amanah, 3 lagi dikerusi oleh PKR pada tahun 2018. Setiap kerusi berkenaan dimenangi dengan majoriti 5 digit. Amir merupakan aktivitis belia dan hak asasi manusia sejak sekian lama. Tadi saya tengoklah pengumuman tersebut, tuan-tuan. Dia diumumkan oleh Aini Azikah dan disiarkan secara langsung oleh TV Selangor. Okay, saya nak tanya, TV Selangor tu CEO dia, suami Aini Azikah masih lagi ke tak? Aini ni dulu orang PKR. Dia lompat masuk Bersatu, kemudian dia lompat masuk Muda. Kan? Ni antara orang yang kita halau dululah, tuan-tuan. Tapi laki dia masih lagi tak dalam TV Selangor tu. Itu soalan saya. Sebab ada laporan mengatakan tadi bahawa TV Selangor siarkan Muda punya pengumuman. TV Selangor siarkan, tuan-tuan. Ada share ke? Dan yang mengumumkan tadi tu Aini Azikah. 3 calon tadi tu, dia 3 terakhir tu dia yang umumkan. Saya tengoklah. Dan dia langgar antara kerusinya, 1 kerusi amanah, 3 kerusi PKR. Ni nak cerita, tuan-tuan. Di Puteri Wangsa, Johor, PRN Johor tahun lepas, bergaduh di antara PKR dengan amanah nak Puteri Wangsa punya seat tu, Dun di Johor. Antara